Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan syukur setinggi kepada Allah SWT kerana majlis pengajian sirah Nabawi kita ini untuk siri keempat pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita mulakan majlis yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Alhamdulillah, saya mengalu-alukan yang berbahagia Haji Asri Abdul, Pengerusi Wadah Wilayah, para pimpinan pusat, pimpinan Wadah Wilayah dan hadirin hadirat sama ada di Lembah Kelang atau di luar Lembah Kelang. Saya mengalu-alukan juga kedatangan, terima kasih banyak kepada Ustaz Zamri yang telah sudi untuk bersama kita lagi pada siri keempat ini. Dan Alhamdulillah semalam saya hubungi dia Alhamdulillah saya happy seronok betul lah. Supaya majlis kita ni dapat berjalan lah insyaAllah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita masuk siri keempat. Minggu sudah, kita 2 minggu yang lepas ialah siri ketiga mengenai dengan hal ehwal kemasyarakatan, ekonomi dan juga akhlak atau nilai-nilai moral masyarakat. Saya sekadar memetik sikit saja yang ditulis oleh Abdul Rahman Mubarak Furi ini ialah bagaimanapun walau mereka ini suasananya gawat, bergelombang dengan kerosakan sosial yang agak teruk dan sebagainya, amalan-amalan yang tidak munasabah yang dilakukan, namun kata Mubarak Furi, ada di kalangan mereka masih terdapat orang yang ada nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kemasyarakatan Arab. Dan dia menyenaraikan 6 nilai yang agak kukuh bertapak dalam keadaan jahiliah itu. Iaitu nilai sifat bermurah hati, menepati janji, kemegahan diri, keazaman dan tekad sabar dan berlapang dada. Namun kata beliau, dari nilai-nilai akhlak yang terpenting tadi selain daripada sifat menepati janji ialah sifat kemegahan diri dan keazaman yang kuat. Jadi kerana kejahatan dan kerosakan itu tidak dibendung, tidak dapat diatasi untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan kecuali mempunyai kekuatan dan keazaman yang kental ini. Nampaknya mudah-mudahan sifat-sifat yang baik ini telah diperkukuhkan oleh Rasulullah SAW dengan membawa unsur-unsur akidah yang bersumberkan wahyu daripada Allah SWT. Jadi pada malam ini kita akan berada di siri keempat iaitu keturunan Rasulullah SAW dan keluarga baginda. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Zamri untuk meneruskan bicara pada malam ini. Falyatafaddal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fadil Tuan Haji Ahmad Sulaiman selaku moderator dan juga nakib lah kita dalam konteks usaha ni kita sebutkan sebagai nakib insya-Allah. Dan seterusnya kepada Tuan Haji Asri selaku host kita pada malam ini, Jawatankuasa Wadah Wilayah Persekutuan khasnya Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan seterusnya Bapak Presiden Wadah dan AJK seterusnya ahli-ahli wadah di seluruh negara, dan tidak lupa juga kepada para pelajar yang mengikuti bicara kita ini. Pada malam ini kita akan menyebut berkenaan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam keturunan baginda ini saya cuba untuk share sedikit poin-poin penting ya di dalam perbahasan kita dalam bab ini, dan nampak gayanya saya gagal untuk share secara terbuka
namun saya cuba share melalui grup message kita ya, kalau dapat di-download nanti. Mungkin kerana device saya ni ada agak gagal untuk upload file yang saya dah sediakan ini dalam bentuk PowerPoint, insya-Allah ya. Walau bagaimanapun tidaklah suatu yang besar sangat, melainkan hanya satu ringkasan sahaja daripada apa yang kita hendak bicarakan pada malam ini berkenaan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulakan dengan, kalau versi saya ni muka surat 53 ya, muka surat 53. Terdapat 3 peringkat nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap satu peringkat itu disepakati oleh ahli sejarah dan juga silsilah keturunan yang sahih, yang tidak diragui oleh para ahli sirah, ialah berkenaan dengan peringkat sampai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Jadi nama Adnan ini tuan-tuan, saudara-saudari telah pun mendengarnya dengan banyak kali yang saya ungkit pasal Adnan ini dalam pertemuan kita yang lalu, berkenaan dengan sejarah Mekah ini, pentadbiran Mekah dari mula-mula sekali Bani Jurhum, kemudian kepada Bani Khuza'ah, kemudianlah jatuh kepada Quraisy, sampailah kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nama Adnan ini perlu kita ingat kerana orang-orang Mekah ataupun Quraisy ini selain daripada dikenali melalui melalui kita kata Quraisy, Bani Hashim dan sebagainya, mereka juga dikenali sebagai Bani Adnan ya, Bani Adnan. Jadi jangan keliru apabila keluar nama Adnan itu, tertanya-tanya pula ni macam mana pula Bani Adnan dan sebagainya ya. Jadi Adnan ini adalah sahih daripada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam ya. Jadi memang sahih beliau itu daripada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Cuma tinggal lagi yang menjadi perbahasan ialah berkenaan dengan Adnan sampai kepada Ismail itu, siapakah di antaranya ya? Siapakah bapa Adnan, siapakah nenek moyang sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam, itu yang menjadi perbahasan. Jadi kita baca secara secara menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sendiri yang mensahihkan, mengesahkan keturunan baginda adalah daripada Adnan, sebagaimana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin, dan gelaran Quraisy itu bermula daripada Fihrin dan seterusnya dinasabkan pula sehingga kepada Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu sahih. Jadi ada suatu hadis yang seringkali disebut-sebut berkenaan dengan la tarfa'uni fawqa Adnan. Secara mudahnya, tak payahlah kamu berbicara tentang lebih tentang aku ini, kata Nabi SAW, lebih daripada Adnan. Jadi bicara sampai ke Adnan sudahlah ya, itu maksud hadis ni. Walau bagaimanapun hadis ini tidak dapat disahihkan statusnya dan juga kewujudannya. Gitu ya. Walau bagaimanapun apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain ada kita kata keselarian maksudnya. Seperti contohnya Nabi pernah menyebut la tajawazu la tajawazu Ma'ad ibni Adnan kazzaban nastabun thumma qara'a wa qurunan baina dhalika katsira walau syaa ayya'lamahu 'allamah ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dipetik oleh Al-Qadai di dalam kitabnya Uyunul Ma'arif fi Akhbaril Khala'if, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak perlulah kamu berlebih-lebih atas daripada Ma'ad bin Adnan ya, kerana banyak orang-orang nasab ini, orang-orang yang memegang nasab ini
banyak berbohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebut ayat wa qurunan baina zalika katsira. Wa qurunan baina zalika katsira. Ayat keberapa ni kalau ayat Quran ni, ya? Jadi apa ni menarik apabila kita belajar berkenaan dengan ayat-ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Maksud saya bila kita berbicara style Rasulullah ini, apa yang dipanggil sebagai iqtibas. Iqtibas maknanya memetik ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi ayat bicara harian. Ini adalah salah satu daripada gaya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la tajawazu. Tak perlulah kamu nak periksa-periksa, nak melampau-lampau sampai nak mengkaji lebih daripada Ma'ad bin Adnan tentang diri aku ini, ya. Tiba-tiba Nabi stop dekat tengah-tengah tu. Nabi membaca ayat ke-38 daripada surah Al-Furqan, yang asalnya ayat ni berbunyi wa'adan wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika katsira. Ayat 38 surah Furqan. Jadi ini seni bahasa, ya. Yang mana ayat itu bermaksud pada asalnya, dan demikian juga kami telah binasakan Ad dan Samud serta ashabur rasi dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa tersebut. Jadi ayat itu Nabi petik. Apa dia? Wa qurunan baina zalika katsira. Berkurun-kurun di antara keduanya itu, ya. Berkurun-kurun di antara Ad dan Samud dan juga ashabur rasi itu Allah Taala musnahkan, tetapi Nabi petik berkenaan dengan perkataan wa qurunan baina zalika katsira itu untuk menggambarkan bahawa betapa jauhnya antara Adnan sampai kepada Adam alaihi salam. Berkurun-kurun lamanya. Jadi kalaulah mahu dipetik ataupun mahu dicek satu persatu, maka tidak ada yang dapat mensahihkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nasabun, mereka yang terlibat dalam kajian nasab ini banyak berbohong pula, banyak mengada-adakan. Jadi saudara, itulah dia selingan kita pada malam ini berkenaan dengan iqtibas, memetik ayat-ayat Al-Quran yang bersesuaian maknanya dan juga konteksnya itu untuk menjadi seni bercakap kita. Dibenarkan, boleh, tapi biar fahamlah, ya. Namanya iqtibas. Okey, kembali kepada bicara kita. Jadi, kenapa sampai ke tahap kita hendak memperhalusi kajian tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting juga untuk saya ulaskan di sini supaya kita tidak menganggap bicara ini sebagai sia-sia. Sebab pernah ada juga orang yang menyebut berkenaan dengan kajian sirah ini, kadang-kadang dia kata sia-sia. Kenapa? Sebab dia kata yang pentingnya Allah dah pilih Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, cukup. Tak perlu tahu siapa dia. Itu membazir masa. Jangan, ya. Persoalan itu salah sebenarnya. Sebab kalau kita masih ingat peristiwa Hercules, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Herakal. Herakal telah menerima surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila surat ini dibaca oleh penterjemahnya, Herakal ataupun Hercules memerintahkan supaya dicari siapakah yang boleh mensahihkan cerita-cerita di sebalik lelaki yang berani menulis surat kepadaku ini. Maka kebetulan pada masa itu di kota Basrah, Abu Sufyan bin Harb memimpin kafilah dagang sedang berada di kota Syam ataupun di Basrah, dan dia telah dipanggil oleh rombongannya ke hadapan Hercules. Lalu Hercules telah berbicara dengan memerintahkan supaya dibawa ke depan. Ketua mereka dibawa ke depan, yang belakang tunggu. Kalaulah ketua mereka ini berbohong, yang rakyat di belakang ini ataupun anggota rombongan di belakang ini boleh mengatakan, mengesahkan sama ada dia bohong atau sebaliknya, ya. Jadi saudara, antara soalan yang ditanya oleh Hercules, siapakah
lelaki yang mengirim surat ini? Adakah dia seorang anak raja? Tidak, katanya, bukan raja. Adakah dia seorang keturunan yang baik-baik? Keturunan yang mulia? Ya, dia keturunan mulia tetapi dia bukan raja. Tengok, apa yang Hercules cek di situ ialah soal keturunan. Keturunan siapa? Keturunan Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW orang biasa ni, tak usah tengok keturunan lah. Ya? Tak usah tengok keturunan lah. Yang penting dia ni memang seorang yang alim, menghafaz Al-Quran, menghafaz Kutubut Tis'ah, menguasai fiqh mazhab 4 dan sebagainya, maka kita ikutlah ilmunya yang baik itu, walaupun dia ni seorang anak yang tak payah sebut lah, ya, makna keturunan tak baik lah senang cerita. Ya, contohnya. Itu betul untuk umat. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, kita tak boleh anggap begitu. Ya. Sebab ada kedudukan yang istimewa yang Nabi SAW ini dipilih tentunya daripada keturunan yang baik-baik. Maka bab ini adalah valid untuk dikaji sepanjang hayat sepanjang zaman, kerana insan yang hendak kita bicarakan ini adalah pembawa risalah yang maha agung. Jadi kena beza benda tu, ya. Jadi saya banyak bertemu dengan manusia ataupun masyarakat yang kadang-kadang bolehlah kita sebut sebagai anti-establishment lah, ya. Kajian sirah tentang Nabi Muhammad SAW ini sudah berkurun lamanya. Tetapi alih-alih dia pula yang kata tak perlu, sia-sia dan sebagainya. Jadi tolong buang perkara tersebut, biar kita tahu siapa yang kita bicarakan ini adalah pembawa risalah yang maha agung, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ya? Jadi kalau Hercules pun mengkaji soal keturunan, maka sudah tentulah kita pada hari ini pun mahukan pengetahuan tentang keturunan Rasulullah SAW ini. Baik, seterusnya kita mengetahui tentang keturunan Rasulullah SAW ini bukanlah semata-mata nak tahu, oh dia daripada keturunan Nabi Ibrahim. Bukan itu. Sebenarnya, seperti Hercules juga, dia ada sebabnya kenapa dia tanya, adakah dia ni anak raja? Sebab apa? Kalau anak raja bermakna dia hanya berjuang untuk mendapat balik kerajaannya yang mungkin telah terlepas daripada genggaman tangannya. Ya. Adakah dia ni seorang yang mulia? Sebab keturunan yang mulia-mulia ini telah menjadi tradisi pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sunnatullah, ya. Sunnatullah, bahawa memilih keturunan yang mulia-mulia untuk menjadi rasul, dan kemuliaan mereka ini daripada banyak perkara dan juga banyak aspek yang jangan kita hanya pandang sebelah mata berkenaan dengan keturunan Nabi dan Rasul ini. Baik. Seterusnya, saudara, saya juga ingin memetik Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebut berkenaan dengan nasab Adnan ini. Kata Sayyidina Umar, innama nunsibu ila Adnana wa ma fawqa zalika la nadri ma huwa. Ya. Jadi kata Umar Ibn Khattab, ataupun kami, orang-orang Quraisy ini dinasabkan kepada Bani Adnan. Dan atas daripada itu, aku pun tak tahu siapakah mereka daripada kalangan keturunan selepas daripada Bani Adnan itu, ya, ataupun Adnan. Manakala Urwah Az-Zubair radhiyallahu anhu, Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala, ya. Urwah ibni Zubair rahimahullahu taala. Kenapa? Sebab Urwah bukan sahabat, tetapi ayahnya Az-Zubair ibnu Awam dan abangnya Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, watak Urwah ini penting kerana banyak ilmu tafsir, ilmu fiqh yang dapat kita pelajari daripada bicara Urwah dan Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibu saudara kepada Urwah. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika mana Nabi wafat, Urwah ni baru saja berusia sekitar 5-6 tahun, ya. Jadi sebab itulah dia tidak digolongkan sebagai sahabat, kerana usianya masih terlalu mentah. Walau bagaimanapun beliau sempat bermanja dan juga bertemu bermain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu Aisyah radhiyallahu anha
banyak tumpah kepada Urwah kerana Urwah tinggal dengan ibunda saudaranya iaitu Aisyah selepas kewafatan Rasulullah SAW, sehinggakan banyak sekali ilmu sababun nuzul yang dapat kita kutip daripada bicara Urwah dan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi Urwah menyebut ma wajadna ahadan ya'rifu ma fawqa Adnana wa Ismaila illa takharrasa, ya. Kata Urwah, tidak kami temui seseorang pun yang benar-benar mengetahui atas daripada keturunan Adnan ini sampai ke Adam, melainkan rekayasa semata-mata, melainkan dicipta semata-mata. Baik, kalau begitu selesailah isu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah daripada keturunan Adnan, dan Adnan itu sahih daripada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Selesai masalah, ya. Jadi sekarang ni fokus kita kepada tiga nama besar dalam keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermula daripada Hashim. Ya. Hashim dalam bahasa Arab bermaksud hashama, memecah-mecahkan, menghancurkan. Ya. Itu maksud Hashim. Siapa nama Hashim kat sini? Itulah dia. Maksud dia. Ya, tapi tak apa. Pemecah apa tu? Pemecah kebatilan. Kita niat macam tu, ya. Pemecah kebatilan. Kenapakah Hashim dinamakan dengan nama Hashim, sedangkan nama asal dia adalah Amru bin Abdul Manaf? Ini kerana Hashim tadi, apabila dia memimpin Mekah, Mekah ini sebagaimana kita maklum, kalau dah kemarau panjang, memang tidak ada sumber bekalan makanan. Tidak ada gandum, tidak ada juga lauk-lauk dan sebagainya. Dan kalaulah musim kemarau panjang itu kebetulannya jatuh ke musim haji, memang benar-benar bermasalah, ya. Benar-benar bermasalah sebab apa? Sebab kemungkinan pada masa itu jemaah haji juga tidak cukup makan. Jadi saudara, inilah yang merisaukan Hashim bin Abdul Manaf selaku ketua Makkah, dan beliau cukup-cukup prihatin dengan perkara ini. Sebab itulah beliau telah merancang apabila sesuatu musim itu makanan dalam keadaan mewah, maka beliau menggesa supaya dibuat roti itu sebanyak-banyaknya, ya. Roti dibuat sebanyak-banyaknya, dan kemudian roti ini tadi akan dikeringkan dengan guna apa? Guna jemuran biasa. Di sini ilmu sains, ya. Ilmu sains. Sinaran UV, cahaya matahari. Apabila kita keringkan sesuatu makanan itu di bawah sinaran cahaya matahari, dia tidak akan berkulat, dia tidak akan rosak. Bahkan sinaran UV itu telah mengandungi unsur pengawetan semula jadi. Sebab tu kalau kita lihat ikan kering, ikan bilis, ikan apa sekalipun, dia tak rosak. Keropok ke sebagai contoh, dia tak rosak dalam tempoh yang singkat. Kalau lama-lama tu rosak jugalah, kan. Sebab dikeringkan dengan proses semula jadi. Dan perkara ini telah menjadi suatu ilmu dan pengetahuan kepada orang-orang Arab, khasnya Hashim. Jadi dia buat roti. Dia buat roti, dia jemur. Dia keringkan sampai betul-betul rangup. Simpan. Ada stok makanan, saudara, ya. Ada stok makanan, dia simpan. Jadi apabila tiba musim panas dan juga musim haji, yang mana orang dah mula datang dengan ramai ke Mekah, tetapi makanan tak habis. Sebab apa? Hashim akan buat keluar stok roti keringnya tadi tu, dan bila roti kering nak makan macam mana? Maka Hashim telah menggunakan teknik merenjiskan air kepada roti yang dah kering tadi, sehingga roti itu menjadi kita kata apa? Bengkak dan juga lembut semula, dan boleh dimakan seperti mana roti itu masih baharu lagi. Jadi tak ada masalah berkenaan dengan bekalan makanan ketika musim haji ataupun musim kemarau panjang yang tak ada makanan, kerana stok makanan di Mekah telah dicipta oleh teknik Hashim ini dengan cukup baik. Dan salah satu daripada resipi yang terkenal di kalangan orang-orang Arab ialah
sarid. Sarid. Apa itu sarid? Sarid ni tadi, mereka akan memasak kuah. Khasnya kuah daripada daging. Ya? Lalu mereka pecah-pecahkan roti ni tadi, ramas-ramas roti ni, dan masukkan dalam kuah daging. Lalu roti tadi kembang, menjadi segar balik, menjadi lembut semula, dan dimakan dengan kuah daging. Ini namanya sarid. Dan Rasulullah SAW juga salah seorang daripada yang gemar memakan sarid. Jadi esok hari cuti, hari Sabtu, bolehlah kita makan sarid esok, ya. Macam mana caranya? Roti canai dikoyak-koyakkan roti canai itu, lalu dimasukkan kuah daging. Syaratnya kuah daging, ya. Itu namanya sarid. Dapat suatu gaya makan sunnah Nabi SAW, ya. Jadi saudara, jadi ini semua inovasi daripada Hashim bin Abdul Manaf. Daripada roti kering yang disimpan, kemudian direnjis air, kemudian direnjis susu ataupun direndam dalam susu, dan tiba-tiba dia buat pula resipi sarid, iaitu kuah daging yang dimasukkan roti ke dalamnya dan dimakan dengan begitu enak. Sehingga kan ada satu syair yang disebut, ya, orang Arab ni tak boleh lari dengan syair. Jadi apabila dia memuji pun dia syair, dia mengeji pun dia mengeji dengan syair, ya. Katanya apa? Amru yang memecahkan roti untuk kaumnya. Kaum di Mekah yang ketandusan dan kebuluran. Dia merintis dua perjalanan untuk kaumnya. Perjalanan musim sejuk dan juga musim panas. Okey. Jadi, habis bab roti, bab stok makanan. Kemudian Hashim juga telah meninggal suatu khazanah yang cukup besar untuk kehidupan dan kelangsungan orang-orang Arab Mekah, iaitu merintis perjalanan dagang. Mekah ada dua musim yang paling nyata dan paling mencengkam, iaitu musim panas dan juga musim sejuk. Jadi pada musim panas, Hashim menggerakkan orang-orang Mekah untuk berdagang ke Syam, kerana ketika panas di Mekah, di Syam pula pada masa itu suhu agak sejuk berbanding dengan Mekah. Jadi sebab itulah mobile, masyarakat yang mobile ini menyebabkan dunia mereka berkembang sebenarnya, ya. Dan pada musim sejuk pula mereka mengambil perjalanan yang lebih singkat, iaitu menuju ke Yaman. Jadi dua musim yang mencengkam kehidupan di Mekah, menghidupkan pemikiran yang lebih luas kepada orang-orang Mekah dan menjadikan mereka kaya dengan perdagangan antara dua benua, iaitu benua Eropah dan juga benua Asia, dan Mekah menjadi pelabuhan darat yang terkenal pada masa itu, kerana mereka mengambil barang-barang dari Yaman untuk dibawa ke Syam, dan sebelum tiba ke Syam, mereka singgah dengan gudang-gudang mereka yang cukup hebat di Mekah, dan pada musim panas mereka bawa pula barang-barang ini ke Syam. Dan sampai ke Syam, mereka jual barang-barang yang datang dari Asia, dari India, dari Tanah Melayu ni juga. Dan selesai perdagangan di Syam, mereka beli pula barang-barang dari Eropah, dari Syam ini tadi, turun ke selatan dan simpan di Mekah, lalu dibawa ke Yaman pada musim sejuk, dijual pula kepada orang-orang Asia di sana. Itulah aktiviti yang telah dirintis perjalanan oleh Hashim bin Abdul Manaf. Dan salah satu teknik bagaimana untuk menjaga keselamatan serta menjaga kebajikan para pedagang Mekah ini ialah Hashim telah mengikat perjanjian-perjanjian dan kerjasama dengan orang-orang kaum-kaum yang ada dalam sepanjang perjalanan itu, dan antaranya adalah kaum Bani Najjar, ya. Bani Najjar, salah satu bani yang hebat, yang kuat, yang berada di Yathrib, dan Hashim telah mengahwini salah seorang daripada anak perempuan Amru bin Najjar, ya, iaitu Salma binti Amru, dan lahirlah daripada Salma binti Amru ini seorang anak lelaki yang dikatakan sejak lahirnya telah ada uban dekat tengah ni, ya. Maka dia dinamakan sebagai Syaibah, ya, Syaibah bin Amru, dan membesarlah Syaibah tanpa sempat mengenali ayahandanya, kerana ayahandanya telah meninggal dalam perjalanan pulang dari Syam, dan keluarga Bani Najjar cukup meraihkan Hashim ini kerana Hashim menjadi penghubung di antara mereka dengan keluarga besar Quraisy di Mekah. Baik, habis cerita pasal Hashim. Lahirlah Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib ini secara mudahnya nama asalnya adalah Syaibah bin Amru, ya, ataupun Syaibah bin Hashim. Dan Syaibah ada dua versi cerita pasal Syaibah ni, ya. Ada yang mengatakan bahawa Syaibah membesar sebagai anak sanjungan dalam kalangan Bani Najjar. Walau bagaimanapun, setelah Muttalib, Muttalib iaitu adinda kepada Hashim yang pada masa itu belum lagi mempunyai seorang anak, maka dia telah bertindak untuk mengambil mengambil Syaibah ini daripada Bani Najjar dan dipelihara di Mekah sebagai anaknya sendiri. Ini kenapa? Sebab peninggalan Hashim, yang dikatakan Hashim ini meninggal dalam usia yang agak muda, maka Al-Muttalib telah mengambil tempat ataupun mengambil peranan Hashim untuk memimpin Bani Hashim, ya, untuk memimpin Bani Hashim. Dan ini menyebabkan suatu rasa risau jika pada masa akan datang anak-anak Hashim yang 4 orang lelaki yang dilahirkan dengan isteri-isterinya di Mekah, yang bernama Asad, Abu Saifi, An-Nablah, ya, akan mengambil kuasa, akan merampas kuasa. Ini kerisauan bagi seorang adik lelaki kepada seorang pemimpin besar, bimbang jika sekiranya anak-anak lelaki ataupun anak-anak saudaranya suatu hari nanti akan merampas kuasa daripadanya. Maka sebab itulah Al-Muttalib telah bertindak mengambil Syaibah bin Hashim daripada Bani Najjar kerana beliau merasakan bahawa penting untuk dia membesarkan Syaibah dan menjadikannya sebagai seorang yang mempunyai anak ataupun seorang bapa. Dan dalam perjalanan membawa masuk Syaibah bin Hashim ke Mekah ini, oleh kerana dia ni tak pernah bawa anak, bawa anak, kalau anak dia letak di depan, naik unta, menunggang unta. Kalau dah bawa anak, sepatutnya anak tu duduk di depan. Tapi oleh kerana dia ni tak biasa membawa anak, maka disuruhnya Syaibah duduk di belakang. Sedangkan cara duduk di belakang itu menunjukkan seorang budak, seorang hamba, ya, seorang hamba ataupun budak suruhan. Maka apabila sampai saja di Mekah, mereka mengata, "Ya Abdul Muttalib," kata mereka, ya. Maknanya apa? Wah, itu hamba kepada Muttalib. Walaupun Al-Muttalib menafikan sama sekali bahawa budak ini sebagai hambanya, bahkan dia kata, "Bal, ya, bal ibni," katanya, "bahkan ini anakku." Namun orang tetap menggelarkan budak itu sebagai Abdul Muttalib sampailah ke usia wafatnya Abdul Muttalib. Ya, itulah kisah bermulanya nama Abdul Muttalib. Itu versi pertama. Versi kedua mengatakan bahawa Syaibah bin Hashim ini membesar di Yathrib dalam keadaan yang melarat ataupun tak terjaga. Dan saya tidak setuju dengan versi kedua ini. Kerana apa? Kerana Bani Najjar adalah suatu bani yang ternama. Maka adalah menjadi suatu kontradik apabila dikatakan bahawa Syaibah membesar di Bani Najjar dengan keadaan yang melarat, sehingga datang berita itu kepada bapa saudaranya, iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Lalu Al-Muttalib berasa kasihan dan mengambil anaknya itu ataupun anak saudaranya ini untuk dipelihara. Jadi itulah dua versi berkenaan dengan kehidupan Abdul Muttalib ketika di Mekah, ketika di Yathrib ataupun Madinah. Baik, ketika di Mekah, Abdul Muttalib yang telah mempunyai anak kemudiannya, ya, yang bernama Naufal, telah memperlekehkan kehidupan Abdul Muttalib kerana dia bukanlah anak sebenar ayahnya, hanya anak saudara sahaja. Lalu Naufal bin Al-Muttalib ini telah bertindak untuk mempermain-mainkan sepupunya ini dengan merampas bidang tanah yang sepatutnya dimiliki oleh Al-Muttalib, Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Walau bagaimanapun, satu peristiwa ataupun anekdot ini menunjukkan kepada kita betapa sebenarnya hubungan antara Yathrib dan juga Makkah itu telah berlangsung begitu lama. Peninggalan Hashim dan Abdul Muttalib yang hidup sebagai pemimpin di Mekah itu
sebenarnya juga telah menggunakan pengaruh kekeluargaannya di kalangan Bani Najjar itu untuk meneruskan kelangsungan kepimpinannya di Mekah. Jadi sebagai contohnya, dalam kes perebutan tanah oleh Naufal bin Al-Muttalib ini, Abdul Muttalib atau Syaibah telah meminta pertolongan daripada pakcik-pakciknya daripada kalangan Bani Najjar untuk membantunya menyelesaikan kes dengan Naufal. Dan sehingga Naufal akhirnya surrender dan menyerahkan kembali tanah itu. Ya. Saya agak saya kalau banyak tersatul sebab nama tu hampir sama, Al-Muttalib, Abdul Muttalib. Jadi saudara, harapnya saudara dapat baca dengan sepenuhnya surat dalam ruangan keturunan ini kerana cukup menarik cerita-cerita yang ada di dalam bab ini. Baik, saya ringkaskan lagi. Jadi ketika mana Abdul Muttalib membesar sebagai ketua Bani Hashim di Mekah sepeninggalan Al-Muttalib dan peristiwa rampasan tanah oleh Naufal bin Al-Muttalib ini, boleh dikatakan Bani Hashim semuanya akur dengan Abdul Muttalib, lalu beliau telah dianggap sebagai pemimpin pertama di Mekah dan bukan sahaja dalam kalangan orang-orang Bani Hashim, bahkan Quraisy keseluruhannya. Salah satu peristiwa Al-Muttalib menjadi pemimpin Abdul Muttalib sebab dia dekat-dekat kan, Abdul Muttalib kali ini ya, menjadi pemimpin di Mekah ialah peristiwa Mekah dilanda kemarau. Ketika Mekah dilanda kemarau dan tidak ada sumber air, tiba-tiba pada masa itu Abdul Muttalib yang baru saja mempunyai seorang anak yang bernama Al-Harith bin Abdul Muttalib, beliau telah bermimpi supaya digali suatu sudut di hadapan Hajarul Aswad, kerana di situlah terdapatnya telaga Zamzam tinggalan Nabi Ismail AS. Jadi kepada sesiapa yang masih ingat dalam siri kedua yang lalu, saya ada menyebut berkenaan dengan bagaimana Bani Khuza'ah apabila mereka kalah kepada Bani Jurhum. Apabila mereka kalah kepada Bani Khuza'ah, Bani Jurhum telah mengambus telaga Zamzam, dan ketika itu telaga Zamzam sejak daripada zaman Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha lagi berbentuk seperti kolah. Dia bukan berbentuk telaga. Jadi maknanya kita boleh pergi cedok air tadi tu dengan seperti mana kita cedok di kolah. Begitulah nikmatnya air Zamzam selama tempoh 2200 tahun, sehinggalah Bani Jurhum kalah ke tangan Khuza'ah. Bani Jurhum telah menimbus air Zamzam itu tadi sehingga ia lenyap sama sekali dari muka bumi ini untuk ratusan tahun lamanya, sehinggalah era Abdul Muttalib menjadi pemimpin Mekah. Dan ketika itu dalam keadaan kemarau panjang, Abdul Muttalib telah bermimpi supaya digali suatu sudut di penjuru Hajarul Aswad, kerana di situ terdapat telaga Zamzam yang cukup nikmat airnya. Jadi Abdul Muttalib telah memberitahu kepada orang-orang Quraisy, namun orang-orang Quraisy mengatakan bahawa mimpi itu, cerita itu gila, ya. Tak betul, sebab tak pernah mereka dengar pun cerita pasal telaga Zamzam ini, melainkan hanya legenda bahawa suatu ketika dahulu pernah ada air Zamzam dekat situ. Itu sahaja. Tak adalah, semua tak nak bantu Abdul Muttalib, sehinggalah Abdul Muttalib bertemankan Al-Harith bin Abdul Muttalib yang masih kanak-kanak pada masa itu. Dan ketika mana Abdul Muttalib menggali telaga Zamzam tadi, yakin dengan mimpinya dan dibantu oleh seorang anak yang masih kecil, dan anak lelaki ni pula bila panas mula merengek-rengek, pada masa itulah Abdul Muttalib dengan geram telah melafazkan nazarnya. Dia kata apa? Seandainya aku ada 10 anak lelaki, maka yang ke-11 itu akan kukorbankan seperti mana korban Ismail kepada Ibrahim. Itu dia ya. Jadi tuan-tuan, sebaik sahaja beliau melafazkan nazarnya itu, terpancutlah air mata Zamzam, ya. Allah Ta'ala takdirkan di situlah air Zamzam, dan itulah menjadi sumber sampai sekarang. Versi kedua ataupun era kedua air Zamzam ini berbentuk telaga, bukan lagi berbentuk kolah, tuan-tuan, ya. Itu dia. Jadi setelah itu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka anak yang ke-11 adalah Abdullah. Dan Abdullah ketika mana sudah akil baligh
telah bersedia dikorbankan oleh ayahnya, dan pada masa itu orang-orang Mekah yang terkejut dengan nazar Abdul Muttalib berasa bertanggungjawab, lalu mereka telah mencabut undi, yang mana setiap kali dicabut undi mereka akan membayar dengan 10 ekor unta, ya, 10 ekor unta, sehinggalah undi ke-10 ke-11 dicabut, barulah menyebut berkenaan dengan Abdullah bukannya korban. Jadi undi pertama korban, undi kedua korban, sampai ke-10 korban lagi, sampai ke-11 barulah Abdullah. Jadi sejak daripada itu orang-orang Mekah berpakat untuk membeli 100 ekor unta dan menyembelih unta tadi, disedekahkan kepada seluruh orang Mekah, menandakan bahawa mereka bekerjasama dengan Abdul Muttalib untuk membebaskan Abdullah daripada nazarnya itu. Jadi Abdullah ternyata merupakan seorang anak yang istimewa, bahkan anak yang terbaik dalam kalangan anak Abdul Muttalib, yang berjumlah 12 orang lelaki semuanya. Lelaki saja 12 orang, ya. Itu Abdul Muttalib. Dan saudara, selepas itu Abdul Muttalib, semua sekali 13. Abdul Muttalib ada 13 orang anak. 12 pada masa itu, pada masa Abdullah dinazarkan, 12, termasuk adindanya yang bernama Abbas pada masa itu. Ya, selepas Abbas dia ada seorang lagi, iaitu Hamzah. Apa cerita Hamzah ni? Tuan-tuan, setelah Abdul Muttalib berasa lega hatinya kerana Abdullah bebas daripada nazarnya itu, maka telah dipilih seorang wanita daripada kalangan Bani Zuhrah. Bani Zuhrah yang merupakan salah satu bani kenamaan Quraisy, iaitu bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhri. Dan dalam masa yang sama juga, pada hari yang sama, Abdullah dikahwinkan dengan Aminah binti Wahab Az-Zuhri. Abdul Muttalib mengahwini Halah binti Wahib Az-Zuhri. Siapa? Sepupu kepada Aminah binti Wahab. Jadi pada masa itu, pada masa Abdul Muttalib mentadbir Bani Hashim, Bani Zuhrah dikenali dengan dua figure besar, iaitu Wahab dan Wahib Az-Zuhri. Tuan-tuan, ya. Bani Zuhrah ini tempat tinggalnya adalah di Mina. Mina. Tuan-tuan, manakala Bani Hashim berada di sebelah Mekah ni tadi. Jadi tuan-tuan, berkahwinlah kedua-dua pasangan mempelai ini, iaitu mempelai ayah dan juga mempelai anak, dan lahir daripada ayah adalah Hamzah dan lahir daripada anak adalah Muhammad. Tuan-tuan, tempoh kelahiran mereka juga dekat-dekat. Ini cerita menarik ni, ya. Baik, semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan, seperti mana maklum, Abrahah Al-Habashi ataupun dikenali sebagai Abrahah As-Sabah dari Yaman, yang asalnya dari Habsyah, telah menyerang Mekah, dan pada masa ini juga dengan bijaksananya Abdul Muttalib, beliau telah berjaya menyelamatkan orang-orang Mekah serta ternakan-ternakan Mekah daripada dirampas oleh Abrahah. Ketika mana Abrahah sampai di Mekah, dia telah berkhemah di Mina, dan pada masa itu dia rampas semua ternakan orang Mekah yang dipelihara ataupun dilepaskan di kawasan yang berumput, yang segar di luar daripada tanah haram. Maka ini sebagai suatu ugutan. Dan apabila Abrahah mengirim surat kepada Abdul Muttalib, tujuannya ialah untuk menyerang Mekah dan meruntuhkan Kaabah. Pada masa ini Abdul Muttalib pergi menemui Abrahah, tetapi dia kata apa? Aku nak supaya kamu lepaskan balik tanaman dan juga ternakan dan kawasan ragut yang telah kamu jarah daripada orang Mekah ini. Lepaskan balik tanaman ternakan-ternakan itu dan juga kawasan ragut itu, supaya orang Mekah boleh mengambil balik hak mereka. Kata Abrahah, pelik kamu ni, ya. Kami datang untuk meruntuhkan Kaabah yang menjadi rumah ibadat kamu. Tapi kamu tak pelik sikit pun tentang itu, tapi kamu pelik tentang ternakan-ternakan kamu yang kami rampas. Kenapa? Kata Abdul Muttalib, kata Abdul Muttalib, Mekah sudah ada Kaabah sudah ada penjaganya. Manakala ternakan-ternakan itu aku yang menjaganya. Maka sebab itu aku nak hak aku
Kaabah itu hak Allah. Ya. Jadi kamu tanyalah Allah. Dan tak lama selepas daripada ternakan-ternakan itu dilepaskan, maka dari Wadi Muhassir, Abrahah mula bersiap sedia untuk bergerak, dan seperti mana yang telah diminta oleh Abdul Muttalib, berikan masa kepada orang-orang Mekah untuk menyelamatkan diri daripada serangan kamu ini, maka semua yang ada di Mekah pada masa itu keluar menyelamatkan diri di bukit-bukit yang berada mengelilingi di kawasan Mekah pada masa itu, dan mereka membiarkan Abrahah menyerang Mekah seperti mana yang dia kehendaki, dan seperti mana yang disebut oleh Abdul Muttalib, bertembunglah, bertanyalah kepada Tuhan yang menjaga Kaabah, kerana aku bukannya Tuhan yang menjaga Kaabah, aku hanya menjaga Mekah dan orang-orang Mekah sahaja. Jadi apabila semua sudah pergi ke bukit-bukit di sekeliling Mekah untuk menyelamatkan diri, Abdul Muttalib adalah orang terakhir yang meninggalkan Mekah sebelum membenarkan Abrahah masuk. Jadi saudara, suatu keajaiban telah berlaku apabila Abdul Muttalib melihat sejenis burung yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Sejenis burung yang tidak pernah dilihat sebelum ini datang dari arah Jeddah, ya, dan menuju ke arah Wadi Muhassir atau Mina, tempat berkhemahnya Abrahah. Dan tak lama kemudian, setelah Abdul Muttalib mengambil tempat di bukit-bukit di sekitar Mekah itu, tempat persembunyian mereka, tunggu punya tunggu, tidak juga datang tentera-tentera Abrahah seperti mana dijanjikan, tapi sebaliknya mereka mendapat berita tentera Abrahah telah musnah sama sekali dengan serangan burung-burung ababil itu tadi. Itu adalah peristiwa cukup besar bagaimana Abdul Muttalib dapat memimpin, ya, dapat memimpin orang-orang Mekah menghadapi serangan daripada Abrahah tersebut. Dan tokoh yang ketiga yang tidak dapat kita lupakan ialah Abdullah, yang merupakan seorang anak muda yang terbaik yang pernah dilahirkan di Mekah pada masa itu. Dan Abdullah, walaupun anak seorang kenamaan dan bangsawan, serta seorang anak kepada orang kaya di Mekah, namun beliau adalah seorang yang suka bekerja dengan tenaga empat keratnya. Dan apabila Abdullah pada suatu ketika memimpin kafilah dagang menuju ke Syam, beliau telah dijangkiti suatu penyakit dan meninggal, serta telah dikebumikan di tempat yang namanya Batha di Wadi Najjar, ya, di Bani Najjar, ya. Jadi orang-orang Bani Najjar telah membantu Abdullah yang sakit dalam perjalanan. Dia dah jadi macam budaya, dan dah jadi memang keperluan, bukan saja budaya pada saya. Apabila mereka menuju ke Syam, mereka akan singgah di Bani Najjar, dan apabila mereka balik dari Syam, sekali lagi mereka akan singgah di Bani Najjar. Dan kali ini persinggahan tersebut merupakan persinggahan yang terakhir buat Abdullah, kerana beliau telah jatuh sakit dan dikebumikan di perkampungan Bani Najjar, di perkuburan yang dikenali sebagai Al-Batha, ya. Jadi ada beberapa tempat di Madinah yang dikenali sebagai Batha, namun saya tidak dapat mengesahkan di manakah Batha yang dimaksudkan sebagai tempat berkuburnya Abdullah. Baik, ada satu syair yang dilafazkan oleh penyair-penyair Mekah untuk menggambarkan keelokan peribadi dan kemuliaan Abdullah ini. Katanya apa? Hilang sudah putera Hashim di Batha, bertandang lahat yang jauh dalam ratap dan tangis. Panggilan maut memanggil lantas disahutnya, yang tidak meninggalkan seumpama putera Hashim di kalangan manusia. Maknanya tak ada lagi tandingan Abdullah ini dalam kalangan putera Hashim yang dilahirkan di Mekah, ya. Inilah orang yang terbaik daripada Bani Hashim. Petang hari mereka mengusung kerandanya oleh teman-teman yang berasak-asak, jika benar kematian dan duka cita itu perampas dirinya, namun dia tetap terpahat sebagai dermawan dan pengasih. Jadi ayah Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai seorang yang cukup mengasihi sesama insan, dan juga seorang yang dermawan. Dan Allah Ta'ala takdirkan Nabi Muhammad SAW lahir sebagai anak yatim. Walaupun ayahnya sendiri adab kata Abdullah ini, andai kata
hidupnya lama, saya tidak muskil dia akan menjadi seorang hartawan, bangsawan dan juga negarawan seperti ayahnya Abdul Muttalib. Dan peninggalan yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bondanya Aminah, ya, ketika mana Abdullah meninggal adalah 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang hamba wanita Habsyah yang bernama Barakah yang kemudiannya dikenali sebagai Ummu Aiman, dan dialah juga yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi saudara, jangan pandang kecil tentang 5 ekor unta. Ini dah mula nak tahu tentang budaya orang-orang Arab pada masa itu. Seekor unta mampu membawa barang dagangan senilai 5,000 dinar. 5,000 dinar. Jadi kalau 5 ekor unta, maknanya dia boleh bawa barang dagangan sehingga 25,000 dinar. Ya. Ini bukan kecil-kecil ni, ini besar sebenarnya. Jadi saudara, selain daripada itu juga, seseorang yang punya unta, dia boleh menyewakan unta tadi itu untuk digunakan untuk orang berdagang. Dan dia tak perlu berusaha keras, cukup hanya mengambil sewa daripada unta-unta itu saja. Jadi pendek kata, unta ni seperti kita sekarang ni, kita kata apa? Ada lori kontena lah senang cerita. Beli lori banyak-banyak, ya, insya-Allah goyang kaki saja tunggu orang sewa. Itu antara nak faham bila disebut hartanya 5 ekor unta, 10 ekor unta dan sebagainya, ya. Jadi itu yang kalau kita faham. Jadi kalaulah kita lihat pada umur Abdullah yang masa itu awal 20-an, dah ada 5 ekor unta, bermakna dia sebenarnya seorang yang hartawan ataupun usahawan yang sedang meningkat naik, dan memang dia adalah daripada keturunan yang bangsawan, juga pimpinan, negarawan dan sebagainya. Maka inilah kemuliaan keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Muhammad SAW ini seawalnya ketika masih dalam kandungan ialah untuk hidup berdikari dan untuk hidup dalam suasana kemiskinan dan tidak bergantung kepada kekayaan ibu bapanya. Ustaz, termute. Ustaz, tolong unmute. Sila. Haji Ahmad, sila. Tak unmute. Haji Ahmad. Okey Ustaz. Habis Ustaz lah. Habislah, sila Haji Ahmad. Terima kasih. Jazakallah Ustaz atas kita berada dah mula nak masuklah dakwah Nabi SAW. Ya, Diakhiri dengan kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan Rasulullah SAW dan keluarga baginda. Dan agak panjang lebar juga lah sejarah yang belum kita dengar mengenai dengan nasab Rasulullah SAW. Namun kita tak perlu nak diperdebat begitu panjang. Yang penting Rasulullah menyebut setakat Ma'ad bin Adnan cukuplah. Karena akhirnya Adnan ini menjurus kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita juga didedahkan dengan pemimpin keturunan Rasulullah yang bernama Hashim. Dia kata Bani Hashim. Dan kemudian Abdul Muttalib dan tokoh-tokoh yang besar lah. Dan didedahkan juga dengan Bani Hashim ni hebatlah tuan-tuan. Dia Hashim ini pemimpin yang ulung lah yang disebut Ustaz tadi. Pertama, bagaimana dia memberi peranan untuk membantu jemaah haji ataupun musim kemarau di Mekah, dan juga dia mengaturkan perjalanan bisnes di musim sejuk dan musim panas. Dia mengasaskan. Akhirnya turunlah ayat ila fi Quraisy. Tuan-tuan dan puan, kita juga pergi kepada soal Abdul Muttalib. Ini agak penting juga kerana dikisahkan berhubung dengan peranan beliau, bijak pandai hebatnya dia. Bagaimana dia boleh mempengaruhi Abrahah, dan akhirnya Abrahah diturunkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan akhirnya mengenai dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah.
Abdullah ni begitu sekali diujinya sehingga nak disembelih, nak dibawa di Kaabah dah. Tapi akhirnya diselamatkan dan akhirnya lahirlah Abdullah, dan akhirnya Abdullah bersama dengan dikahwinkan dengan Aminah juga dari keturunan yang mulia juga, dan akhirnya lahirlah Rasulullah SAW. Jadi ada 3-4 tokoh termasuk yang terakhir ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin kita buka kepada perbincangan, ada pandangan dan ada soal jawab, boleh dikemukakan kepada Fadil Ustaz. Dipersilakan tuan-tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya memulakan sebelum yang lain. Pertama, menarik juga ayat-ayat yang Ustaz yang terkemudian ini tentang jangan memperkecilkan 5 ekor unta tu. Kan? Ya. Kalau Ustaz tak sebut tu, kita pun macam memperkecilkan juga lah tu. Kan? Sebab 5 ekor unta kan. Ya. Bila Ustaz sebut kata 1 ekor unta tu boleh bawa barang dalam nilai dia 5,000 dinar. Ya. Kalau kita kira 5,000 dinar dengan harga sekarang ni, itu dinar dalam 800 ringgit lebih kurang lah kan. Ya. Artinya dia boleh bawa lebih kurang dalam berapa? 400,000. 400,000 atau 40,000 ke 400,000? 400,000. 400,000. Kalau 5 jadi macam 20 juta ke ada macam tu kan? 2 juta? 2 juta. 400,000. 2 juta. Banyak tu kan? Banyak. Itu dari segi unta saja kan. Kalau jadi kita kena mungkin pada masa itu harga dia tak sampai macam tu lah kan, Ustaz kan. Okey, itu satulah. Menarik juga benda tu kan. Sebab unta ni artinya satu kekayaan lah sebenarnya kan Ustaz. Masa dulu dan masa sekarang juga tu kan. Betul. Lagi satu tentang nazar Ustaz. Nazar ni artinya dia merupakan satu syiar kan, atau satu ni kan. Zaman dulu lagi sebelum Islam kan. Dan ada juga konsep kifarah kan. Kifarah nazar tu sendiri. So ada kelainan antara nazar sebelum atau pra-Islam dengan selepas Islam. Ustaz. Betul. Ya, nazar tu konsepnya tu yang bahagia doktor konsepnya sama. Setakat yang anda nampak ialah konsep nazar tu sama. Cuma dalam Islam nazarnya tu adalah perkara-perkara yang syar'i lah, yang diterima ya. Jadi diterima. Seperti contohnya nazar untuk menyembelih anak ni tak boleh diterima lah ya. Di situ kita lihat bezanya antara pengaruh jahiliah itu dengan nazar yang syar'i. Jadi konsep nazar tu sama. Apabila kita sudah menyebut melafazkan nazar, maka wajib dilaksanakan. Islam pun sama, tetapi Islam tidak meletakkan nazar pada perkara-perkara yang berbahaya seperti mana menyembelih anak dan sebagainya. Bahkan Islam juga memperincikan nazar tu mesti perkara-perkara sunat. Kalau perkara yang tak sunat, seperti contohnya kalau aku berjaya dapat suatu projek ni, aku bernazar nak terjun ke laut Selat Melaka, nak berenang sampai ke Dumai. Maka itu tidak diterima sebagai suatu nazar dalam Islam. Jadi nazar telah menjadi suatu ibadah dalam Islam, bukan sebagai suatu kita kata apa, untuk menunjukkan kebesaran ataupun kehebatan diri, tidak. Itulah maknanya kalau kita tengok konsep sama, tapi perincian nazar amalan berbeza sama sekali. Ni Ana baru kira ni doktor ya. 5,000 dinar kalau kita ambil dapat RM800 Malaysia, maknanya 4 juta pada satu ekor. Maknanya 5,000 dinar kali RM800, maknanya 4 juta tu seekor. Nilai dagangan 4 juta satu ekor. Jadi kalau 5 ekor, maknanya 20 juta boleh bawa nilai dagangan. Begitulah maknanya hebatnya 5 ekor unta ini yang menjadi harta tinggalan kepada Abdullah kepada Aminah
dan seterusnya kepada anak yang masih dalam kandungan pada masa itu. Jadi mungkin itu bukan semua milik Abdullah yang 2 juta ni, 4 juta atau 20 juta ni, tapi Abdullah menjadi pemimpin kafilah pada masa itu. Dia mengambil komisen ataupun disebut kumisyah. Kumisyah ni tadi terhadap barang-barang yang dia bawa tu tadi. Itulah nanti insya-Allah kita akan sebut sikit pasal beza di antara Khadijah dengan usahawan-usahawan lain, kerana usahawan lain terlibat dengan riba tetapi Khadijah tidak terlibat dengan riba. Nanti kita akan fahamlah konsep 5 ekor unta ni lebih mendalam selepas kita kaji pasal bisnes Khadijah nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sila. Anda dapat pencerahan daripada Ustaz ke? Ya. Anda perhatikan macam Hashim, nama asalnya Amru kan? Tapi dinamakan, dipanggilkan Hashim. Sebaliknya Abdul Talib namanya Syabah, tapi Syaibah. Tapi dinamakan Abdul Talib. Ya. Anda menarik nak tahu budaya dan mungkin amalan orang Arab ketika itu dengan mungkin bangsa Arab sekarang dalam memanggil nama, dan nama yang digunakan menarik, namanya bukan Abdul Talib tapi kita kenal Abdul Talib. Sedangkan nama Amru kita kenal dengan Hashim. Jadi bagaimana dia punya ini menarik di segitulah. Yang kedua ni berkaitan itu ialah berkenaan dengan Kinanah dengan Quraisy. Bila kita bicara Quraisy ni, maka apa yang dimaksud dalam salasilah tadi? Ya. Okey. Pasal gelaran ya, sebenarnya satu perkara yang menarik ialah gelaran ini tadi membawa maksud sesuatu khidmat, suatu perkara yang boleh seseorang itu diingati secara sepanjang hayat ataupun sepanjang zaman. Seperti contoh Hashim, punca dia ialah kerana dia pecah-pecahkan roti. Jadi itu jadi Hashim pemecah maksudnya. Jadi pemecah itu bukan sebarangan pemecah. Dan pecah roti pun bukan sekadar sebarangan pemecah roti. Sebaliknya, apa cerita di sebalik pemecah roti tadi itu? Ialah dia menjaga dia menjaga, kita kata apa, kemaslahatan orang-orang Mekah daripada kelaparan. Sehingga dengan roti yang dipecahkan itulah yang menyelamatkan mereka daripada sumber bekalan makanan yang terputus akibat kemarau ataupun ketika didatangi ramai manusia pada musim haji dan sebagainya. Jadi perkara ini kalau kita lihat Rasulullah SAW juga amalkan, jadikan sebagai suatu seni dalam memanggil. Contohnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi pernah panggil dia sebagai Sirongak. Sirongak. Sebab apa? Sebab gigi Abu Ubaidah tadi patah ketika mana cuba menggigit besi yang telah tertikam ke dalam pipi Rasulullah SAW ketika perang Uhud, sehingga dia nak ambil dengan tangan, dia takut Rasulullah sakit, maka dia kata tak apa, aku ambil dengan mulut aku, dengan gigi aku. Jadi dengan gigit besi tadi sehingga patah gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah di depannya, sehinggalah dia digelar sebagai si Rongak. Jadi tak ada kisah pun digelar si Rongak, bahkan bangga pula sebab Rongak bukan sebagai Rongak kerana di patah ketika mana mengambil besi daripada pipi Rasulullah SAW. Begitulah Abu Hurairah dan sebagainya. Ya. Makna seni menggelar itu kalau boleh saya simpulkan ialah asalkan gelaran yang menunjukkan kehebatan ataupun kemuliaan diri seseorang itu tadi, maka tidak ada masalah. Ya. Begitu juga seni memanggil. Orang-orang Arab lebih suka menggelarkan dirinya sebagai, kalau dia ni seorang anak, maka dia akan gelar dirinya tadi itu Ibnu sekian-sekian. Kalau dia ni seorang bapa, maka dia akan gelarkan dirinya Abu sekian-sekian. Ya. Maknanya kaedah ini secara tidak langsung menunjukkan suatu kemuliaan kepada keturunan, kemuliaan kepada suatu khidmat kepada ummah yang dikenang dalam sejarah dan sebagainya. Ya. Okey. Kemudian berkenaan dengan Bani Kinanah, kemudian Bani Hashim, kemudian Bani Quraisy. Okey. Ini dia sebenarnya nak menunjukkan satu kehebatan keturunan Quraisy itu sendiri.
Quraisy tu bermula daripada Fihrin. Jadi Fihrin kalau kita lihat ya, anak-anak dia siapa? Anak-anak Fihrin, Ghalib, kemudian Lu'ai, kemudian Ka'ab, kemudian Murrah, kemudian Kilab, kemudian Qusay, kemudian Mughirah, Kinanah dan sebagainya, kan? Okey, itu anak-anak ataupun keturunan daripada Fihrin ni tadi, mereka apabila ada keluarga sendiri, mereka membina keluarga mereka sendiri dengan keturunan mereka sendiri, dengan bani mereka sendiri. Jadi bani ni bolehlah kita terjemah sebagai the house of siapa? Contohnya Bani Hashim, the house of Hashim. Jadi di bawah tu ada 12 anak contohnya. Hashim ada 4 anak lelaki. Kemudian pernah juga dikenali sebagai Bani Abdul Muttalib kerana ada 13 anak lelaki di bawah Abdul Muttalib. Itu belum lagi anak perempuan. Jadi masing-masing membina house mereka ataupun keturunan mereka sendiri, dan apabila mereka menyeru, mereka akan menyeru kepada peringkat yang lebih tinggi. Contoh, apabila mereka katakan wahai Bani Kinanah, bermakna mereka menyeru bukan setakat Fihrin, mereka menyeru sehinggalah kepada Malik bin Nadar, yang mana Malik bin Nadar ini tadi bapa kepada Fihrin. Jadi kalau mereka sebut ya Bani Adnan, mari kita keluar, maknanya mereka menyeru sampai ke Ma'ad, sampai ke Nizar, sampai ke Mudar, Ilyas dan seterusnya. Inilah rahsia di sebalik seruan-seruan tu tadi. Baik, di sebelah keturunan Fihrin ni pula, anak-anak Fihrin, anak-anak Quraisy ni pula, di sebelah Bani Umayyah kita tak siasat lagi. Contohnya ketika mana mereka bertembung antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim pernah bertembung, mereka menyeru ya Bani Abdaddar, kata mereka. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya daripada keturunan Fihrin itu tadi ada Abduddar pula. Daripada Abduddar itulah lahirnya Umayyah dan sebagainya. Ini jadi memang istilah asabiyah itu memang telah mencengkam dalam masyarakat Arab ni, ataupun berakar umbi yang begitu hebat, begitu lama sebenarnya, ya. Sehingga kan Nabi menyebut berkenaan dengan asabiyah itu ke neraka ataupun tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Kenapa? Sebab asabiyah dari sudut tadilah. Kalau dah nak perang, dia akan sebut sampai ke moyang, sampai ke tahap Adnan kalau nak perang. Tapi kalau nak berbaik-baik, nak tunjuk hebat, ni Bani Hashim, ni Bani Abdul Muttalib, dah dikecil-kecilkan pula, gitu. Tapi apabila Ibnu Khaldun datang dengan konsep asabiyahnya, kita nampak rupa-rupanya lain pula terjemahan dan juga fokus asabiyah diikut mata pandang Ibnu Khaldun, ya. Wallahu a'lam. Okey, kita masih lagi 1-2 soalan lagi, ada peluang lagi. InsyaAllah. Silakan. Agak Ustaz, kalau tak ada kadar ada hikmahnya, maknanya Rasulullah SAW ni ayahnya meninggal awal, dan kemudian diikuti oleh ibunya. Ya, mungkin kalau Ustaz menyebut kalau Abdullah ni ada, dia menjadi usahawan, kepimpinan dan sebagainya, di pembesar, dan mungkin jugalah masa-masa tersebut Rasulullah pun akan menjadi da'i, jadi pendakwah lah, yang akan berdepan lah dengan ayahnya. Mungkin ada hikmahnya Allah SWT memanggil ibu dan ayah ni lebih awal, tidak sempatlah untuk berdakwah, untuk menyampaikan mesej. Itu mungkin ada pandangan Ustaz. Ya, sebenarnya Ustaz, ya, ramai ahli sirah mengupas dari sudut itulah. Dari sudut Rasulullah SAW ni, jika ayahnya terus hidup, ya, memang ayahnya nampak talent akan menjadi orang kaya tadi tu. Itu dengan 5 ekor unta tu, ya. Dan usahawan yang berjaya, orang yang sanjungan dalam masyarakat dan sebagainya. Itu satu perkara. Yang keduanya, Nabi ni akan lahir sebagai anak emas, dalam dulang emas, lahir dalam dulang emas, bukan lahir sebagai seorang anak yatim yang survival dalam hidupnya. Dan di situ juga bila lahir sebagai anak emas ni, memang untuk mendekati masyarakat ni agak sukar sebenarnya, ya. Ini minta maaf lah, mungkin statement saya ni
akan dinafikan oleh setengah pihak ya. Tapi apa yang saya perhatikan mengikut susul galur kepimpinan yang kita ada sekarang ini pun dan sebagainya, kalau kita lihat ya, bagaimana mereka hendak berempati dengan golongan miskin sekali mana pun tak jadi, tak akan sampai sebenarnya ya, tak akan sampai ke dasarnya. Sebab mereka tak pernah kenal sawah, mereka tak pernah kenal hutan belantara, mereka tak pernah kenal selut lumpur dan sebagainya. Itu sebenarnya, kalau bolehlah saya sebut daripada diri saya sendiri, saya bukanlah seorang pemimpin ya. Saya ni anak kampung. Tapi ayah saya graduate teacher. Duduk di kampung. Walaupun kami ni diajar dengan sistem kampung, tapi macam-macam mana pun kami adik-beradik 4 orang ni ya, dengan gaji guru di kampung ya, yang setara dengan gaji guru di KL, tapi hidup di kampung, kami lebih mewah sebenarnya. Jadi walaupun kami ni nak cerita kami ni orang kampung, tak jadi sebenarnya. Sebab benda tu tidak sampai ke tahap makan nasi dengan garam seperti mana orang kampung sebenar yang dhaif sebenar yang pada zaman kami itu. Ya, sekadar kami boleh cerita sebab kami berkawan dengan mereka. Tapi kami tak rasa pun nasi dengan garam ini ni secara hakikinya. Jadi sebab itu saya sendiri memikirkan perkara tersebut. Seorang pemimpin yang baik, yang benar-benar menghayati dan berempati dengan masyarakatnya adalah seperti mana yang dibentuk kepada diri Nabi SAW. Dalam kemuliaan dan kebangsawanan baginda itu, tapi Nabi merasai keperihan, kepayahan hidup sebagai anak yatim. Apabila ayahnya meninggal, terputus segala usaha yang sepatutnya menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai anak emas, anak yang lahir dalam dunia emas, terputus. Dan apabila Nabi SAW dipelihara oleh datuknya, sekejap je, 2 tahun saja, selepas daripada kewafatan Abdul Muttalib, Wahab Az-Zuhri masih hidup pada masa itu, yang juga merupakan seorang pemimpin bangsawan daripada Bani Zuhrah, minta Nabi untuk dijaga. Minta untuk dijaga. 2 orang, iaitu Hamzah dan juga Nabi Muhammad SAW. Tapi Hamzah saja yang pergi ke Bani Zuhrah sebab pada masa itu ibunya Halah binti Wahid masih hidup. Jadi sebab itulah lebih baik dia hidup dengan ibunya. Namun untuk Nabi Muhammad SAW, bapa-bapa saudara mengatakan bahawa biar kami yang jaga. Biar kami yang jaga. Dan dalam kalangan bapa saudara itu pula, kenapa tidak hidup dengan Abu Lahab yang kaya? Kenapa tidak hidup dengan Abbas yang kaya? Tapi hidup dengan Abu Talib yang anak ramai, tak pandai bisnes pula, tapi mewarisi Rifadah dan Siqayatul Hajj pula. Rifadah dan Siqayatul Hajj yang diwarisi oleh keturunan Bani Hashim ni, ialah kalau kita guna istilah mudahnya Syekh Haji lah ya, pengurus haji. Dulu pengurus haji ni berhabisan duit mereka untuk jemaah haji. Bukannya Syekh Haji pada zaman ambil iuran daripada jemaah haji. Jadi kita jangan salah faham tu ya. Rifadah dan Siqayatul Hajj, memberi makan, minum dan tempat tinggal kepada orang-orang haji ni, dia sebenarnya semata-mata kebanggaan, bukan nak collect duit pun sebenarnya ya. Sebab itu mereka ini mendapat portion yang cukup besar dalam bisnes selepas itu, selepas pada musim haji, sebab mereka nanti akan berhabisan pula untuk orang-orang haji ni. Ini konsep pada zaman tu. Sebab itulah Nabi SAW menyanjung mulia berkenaan dengan Rifadah dan Siqayatul Hajj yang tinggal pada zaman Nabi menawan kembali kota Mekah itu Rifadah dikenali sebagai Siqayatul Abbas, iaitu oleh bapa saudaranya. Bahkan Nabi bagi semangat kepada anak-anak Abbas, sekiranya tidak kerana aku ni Nabi, aku turun ikut sama dengan golongan kamu ni menguruskan jemaah haji. Maknanya sebab aku ada tugas lebih penting, iaitu tugasnya mengendalikan hukum hakam ummah ni. Kalau tidak aku turun, aku bagi haji. Pada masa itu maksud Nabi, aku berminat untuk turut sama khidmat pada orang-orang haji. Jadi bukan kata Nabi pun kalau tidak kerana itu aku pun nak bisnes juga. Itu salah. Bukan itu konsep dia pada masa itu. Ya. Jadi Abu Muttalib akhirnya bankrupt semata-mata kerana tak dapat nak menjana income untuk support tugas dan juga amanah yang diwarisi daripada Bani Hashim tadi. Ini panjang lagi lah cerita dia. Ya. Jadi sebab itulah balik kepada persoalan yang Ustaz Ahmad sebutkan tadi, memang hikmah cukup besar Nabi dilahirkan sebagai anak yatim ini. Nabi merasai semua aspek kehidupan, daripada kebangsawanan dia rasa, dia tahu, aspek kehidupan orang miskin, anak yatim dia tahu,
dan sehingga kan apabila ayat-ayat Allah ini diturunkan, dia boleh berbicara dengan satu ayat tetapi difahami oleh semua golongan, ya. Dan sebelum saya terlupa lah, tadi saya terlupa nak buat sedikit kesimpulan. Kalau kita lihat daripada tokoh-tokoh yang ditunjukkan di sini, ya, daripada Hashim, kemudian Abdul Muttalib, kemudian Abdullah, kita melihat penyerlahan kepimpinan yang sudah bermula daripada era mereka kecil lagi dan dibimbing ataupun dididik untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Jadi sebab itulah kalau kita lihat Hashim, apabila dia memegang tampuk kepimpinan Bani Hashim dan juga Quraisy, dia berusaha menjadi seorang yang bermanfaat kepada kaumnya, sehingga kan gelaran Hashim itu sendiri mempunyai rahsia yang cukup besar di sebalik kalimah pemecah ataupun pecah roti semata-mata. Sebaliknya apa? Iaitu usaha dia untuk menjamin bekalan makanan yang berterusan dalam masyarakat Quraisy, sehingga lekatlah gelaran Hashim itu tadi. Begitu juga Abdul Muttalib, antara hak Allah dengan hak manusiawi, dia memilih untuk meletakkan hak Allah itu, berserahlah Kaabah kepada Allah, dan dia memilih untuk menjaga rakyatnya lagi pada masa itu. Dan helahnya ini ternyata Allah Subhanahu Wa Taala terima helahnya itu, sehingga Allah mengqada ke atas Abrahah dengan burung-burung ababil. Begitu juga Abdullah yang lahir dalam, kita kata, dulang emas, tetapi tidak lari daripada nazar ayahnya, bermakna dia seorang pemimpin yang berani ataupun bakal pemimpin yang berani, dan dia bekerja dengan tenaga empat keratnya sehingga terkorban dalam usahanya mencari rezeki, dan dia meninggalkan harta yang kalau nak dikira cukuplah, ya, untuk menampung kehidupan balunya sekeluarga dengan anak yang bakal dilahirkan, kan. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan bahawa kehidupannya itu setakat itu sahaja, dan anaknya pun lahir dalam suasana yatim dan susah. Dan inilah kalau ditanyakan kepada saya kesimpulan dalam bab keempat ini apa dia, kelahiran dan juga didikan kepimpinan pada masa depan yang perlu kita lakukan pada masa ini, insya-Allah. Wallahu a'lam.